Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi kepada semua penonton setia Currents VMY. Apa kabar semua pada hari ini? Harap-harap semuanya sehat dan bersedia macam biasa untuk menyelami satu lagi kisah panas politik tanah air yang semakin hangat menjelang pilihan raya kecil DUN Air Kuning. Hari ini kita ingin bercerita ataupun mengulas pasal calon barisan nasional, strategi politik dan siapa yang hadir semasa pengumuman calon. Dan yang paling penting sekali, kita akan masuk ke zon panas, kontroversi dan persoalan yang mungkin tidak ramai berani ingin sentuh. Tetapi biasalah, di channel ini Currents VMY kita tidak akan tapis-tapis. Kita akan kupas semuanya sampai habis, asalkan bukan memfitnah. Baiklah, ceritanya macam nih permulaannya. Barisan Nasional akhirnya mengumumkan calon mereka untuk PRK Air Kuning. Dan calon yang dipertaruhkan ialah Dr. Yusri Bakir. Mungkin nama ini tidak begitu dikenali di dalam arena nasional, tetapi di Tapah dia adalah setiausaha UMNO bagian dan sudah lama aktif dengan berbagai program masyarakat. Umur beliau 54 tahun, dan yang menarik, beliau mempunyai PhD di dalam pendidikan Islam daripada Universiti Pendidikan Sultan Idris ataupun UPSI. Beliau juga sebenarnya Ketua Jabatan Pendidikan Islam di sebuah maktab perguruan di Ipoh, dan pada masa yang sama mengetuai sebuah badan amal pendidikan kanak-kanak di Tapah. Maksudnya dia memang dekat dengan bidang pendidikan dan juga masyarakat. Dan yang bestnya, pengumuman calon ini dibuat secara rasmi oleh pengerusi Barisan Nasional Perak, Datuk Seri Sarani Muhammad, dalam satu majelis gempak di Tapah. Tetapi bukan itu sahaja yang menarik. Majelis ini turut dihadiri oleh orang-orang besar politik negara. Antaranya Presiden UMNO sendiri, Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, Presiden MCA Datuk Seri Wee Ka Siong, dan Timbalan Presiden MIC Datuk M. Sarabanan. Dan bukan itu sahaja, tokoh-tokoh dari gabungan kerajaan perpaduan pun ada juga. Kamu bayangkan, Presiden Amanah Muhammad Sabu pun ada dengan Saifuddin Nasution dari PKR dan Nurul Izzah Anwar. Nah, kamu rasa ada pelikkah sikit? Ini PRK Barisan Nasional, tetapi kenapa penuh dengan pemimpin dari Pakatan Harapan? Apakah message yang mereka coba sampaikan sebenarnya? Atau adakah ini perkara biasa saja? Ya, biasalah, kita kan di dalam kerajaan perpaduan. Dan untuk sedikit makluman kepada yang belum lagi tahu, PRK ini diadakan sebab penyandang kerusi DUN Air Kuning sebelum ini Allahyarham Isyam Syarudin meninggal dunia pada 22 Februari lepas. Arwah juga merupakan ketua UMNO bagian Tapah dan menang di dalam PRU 15 dengan majoriti 2.213 undi di dalam persaingan 5 penjuru. SPR sudah pun menetapkan tarikh penting yaitu 12 April untuk penamaan calon, 22 April untuk pengundian awal, dan 26 April untuk hari mengundi sebenar. Tapi jom kita tarik sedikit ke belakang. Kamu semua pun tahu, DUN Air Kuning ini memang sudah lama menjadi kubu kuat Barisan Nasional. Di dalam PRU 14 pun waktu tsunami politik yang menyaksikan kejatuhan kerajaan Barisan Nasional, kerusi ini masih kekal di dalam tangan mereka. Ini menunjukkan betapa kawasan ini cukup kuat dengan sokongan kepada UMNO. Tetapi sekarang situasi sudah pun berubah. Politik Malaysia hari ini tidak sama seperti dahulu. UMNO sekarang bergabung dengan bekas musuh ketat mereka, yaitu DAP, PKR, dan juga Amanah, di dalam apa yang kita panggil kerajaan perpaduan. Oleh itu, perkara ini membuatkan ramai penyokong tradisional Barisan Nasional merasa serba salah. Jadi timbullah persoalan, kenapa Dr. Yusri yang dipilih? Kenapa bukan tokoh politik yang lebih dikenali, mungkin dari kalangan exco negeri ataupun seseorang yang lebih agresif di dalam politik? Adakah ini strategi untuk menonjolkan image bersih, intelektual, dan neutral demi menarik hati pengundi muda dan pengundi atas pagar? Atau mungkin ini adalah langkah untuk mengurangkan impak negatif daripada kerjasama dengan DAP?
Dan bila kita tengok kehadiran pemimpin-pemimpin besar dari kerajaan perpaduan, kita tertanya-tanya, adakah PKR Air Kuning ini sebenarnya lebih daripada sekadar pilihan raya kecil? Adakah ini ujian sebenar kepada kelangsungan kerjasama PHBN? Mungkin ini adalah medan untuk menilai sejauh mana akar umbi masih setia kepada gabungan ini, atau mungkin sudah mulai goyah disebabkan isu-isu nasional seperti kos sara hidup, ketidakstabilan dasar, dan yang paling panas, kerjasama dengan musuh politik dahulu. Dan kamu semua tahu tak, dalam kalangan ahli UMNO sendiri pun sebenarnya ada rasa tidak puas hati dengan kerjasama dengan Pakatan Harapan ini. Ada suara-suara yang mengatakan UMNO sudah hilang identiti. Dulu lawan DAP habis-habisan, sekarang pula duduk semeja. Jadi adakah PRK Air Kuning ini bakal menjadi referendum kecil terhadap Zahid Hamidi dan juga Kerajaan Perpaduan? Dan jangan lupa, ini adalah satu peluang juga untuk Perikatan Nasional. Dengan gelombang hijau yang mereka bawa sejak PRU15 dan PRN yang lepas-lepas, Perikatan Nasional mungkin nampak ruang untuk tembus kubu kuat Barisan Nasional ini. Lagi-lagi bila ada unsur protes daripada pengundi Melayu yang tidak selesa dengan kerjasama UMNO DAP. Kalau Perikatan Nasional meletakkan calon yang kuat, kempen yang agresif dan memainkan sentimen yang betul, tidak mustahil mereka akan boleh merampas Air Kuning. Kamu nampakkah betapa kompleksnya PRK ini? Bukan setakat ingin memilih wakil rakyat, tetapi seolah-olah ingin menguji arah sokongan rakyat kepada kerajaan sekarang. Kalau Barisan Nasional kalah, impaknya bukan kecil. Ia akan dijadikan modal untuk pembangkang, untuk menyerang PHBN habis-habisan. Tetapi, kalaulah Barisan Nasional menang, itu akan menjadi peluru untuk Kerajaan Perpaduan mengatakan yang rakyat masih lagi kuat menyokong mereka. Jadi sekarang soalan untuk pendengar-pendengar semua. Adakah kerjasama politik yang dilihat sebagai kawin paksa antara PH dan BN ini benar-benar akan diterima oleh rakyat? Atau adakah rakyat sudah mulai bosan dan hilang kepercayaan kepada kedua-dua blok ini? Dan kalau kamu adalah pengundi Air Kuning, apa yang kamu nilai daripada calon yang diletakkan? Latar belakang akademik dan juga kerja amal itu adalah satu nilai tambah, tetapi adakah itu cukup untuk memenangi hati rakyat yang sedang berdepan dengan tekanan ekonomi dan ketidaktentuan hala 7 negara? Dan akhir sekali, kita kena ingat, pilihan raya bukan sekadar pasal siapa calon, tetapi juga tentang message yang dibawa. Apa yang Air Kuning akan pilih akan menjadi cerminan kepada mood politik nasional. Baiklah kawan-kawan semua, seperti biasa, apa pendapat Anda semua? Jangan segan-segan komen di bawah, kongsikan pandangan, atau kalau kamu ada teori sendiri pasal strategi politik di dalam PRK ini, share lah, janganlah malu-malu. Sebab kita ingin wujudkan satu komuniti yang celik politik dan berani berbincang isu-isu panas tanpa segan silu dan tanpa takut. Dan macam biasa, kalau kamu suka konten macam ni, jangan lupa untuk tekan like, subscribe, dan hidupkan lonceng notifikasi supaya tidak terlepas kupasan, ulasan politik terkini dari kami. Di Currents VMY, kita bukan sekadar bagi berita. Kita cabar Anda untuk berpikir dan menjadi rakyat yang tidak mudah dipermainkan. Sampai jumpa di dalam episode seterusnya, Politik Kita, Cerita Kita. Terima kasih kerana menonton.